من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Kalimah man, nun mati jumpa huruf zal. Atas huruf nun tidak diletakkan sebarang simbol apa-apa. Nun mati jumpa zal, ighfa' hakiki. Kita pun mengighfa'kan nun ni. Mensama-samakan sebut nun mati ni dengan tidak jelas berserta dengan dengung. Manzal. Kemudian zal jumpa alif. Atas huruf alif ni ada hamzah wasal. Terus lompat daripada za ni terus lompat ke huruf selepasnya iaitu huruf lam. Jadi zalladhi. Zi jumpa huruf ya. Ya ni mat asli panjang dua harakat di sini. Yuq jumpa huruf qaf. Huruf qaf yang mati ni kita lantunkan dia. Ada qalqalah. Qalqalah sughra. Qalqalah yang kecil sebab dia duduk di tengah-tengah kalimah. Kita pun lantunkan. Yuq. Yuq. Yuqridullaha. Kalimah Allah, lam dibaca dengan tebal. Sebab baris yang terakhir yang kita jumpa ialah baris depan. Yuqridu. Jadi lam ni dibaca tebal. Yuqridullaha. Dan panjang dua harakat pada lam kedua. Qardan. Qardan. Jumpa baris dua di atas. Kita sebut sebagai tanwin. Tanwin bertemu dengan huruf ha. Apabila tanwin bertemu dengan huruf ha, hukumnya izhar halki. Kita baca jelas dan terang tanwin tu. Qardan ha. Dhan ha. Jelas bunyi nun mati dia tu. Dhan ha. Hasanan, tanwin baris dua di atas bertemu dengan huruf fa. Tanwin bertemu dengan huruf fa, hukumnya ighfa' hakiki. Dengung dua harakat jadi hasanan fa. Fayudha jumpa alif kecil panjang dua harakat mat asli. Ifahu jumpa ha bulat. Ha bulat ni juga kita sebut sebagai ha dhamir. Dhamir tu kata ganti nama. Selepas ha bulat ni ada waw kecil. Jadi dekat sini kita baca panjang dua harakat. Nama hukumnya mat silah qasirah. Ada mat, ada panjang dua harakat. Kalau kita baca silah, silah tu sambung. Ingat silaturahim, sambung. Kalau tak sambung kita berhenti, tidak ada mat. Kalau kita berhenti matikan pada ha ni, contohnya fayudha'ifah, kita mati. Kita tak baca dengan fayudha'ifahu, tak. Tapi fayudha'ifah, kita matikan. Kalau kita silah sambung, barulah ada mat dua harakat. Fayudha'ifahu, dua harakat, mat silah qasirah. Lahu, jumpa lagi ha bulat ni. Ha dhamir. Selepas dia ada waw kecil. Atas waw kecil ni ada alamat mat. Bila kita jumpa alamat mat ni, tanda mat ni, maknanya kita akan baca panjang lebih daripada dua harakat. Kita nak baca panjang mana? Tengok dia jumpa apa. Dia jumpa hamzah. Apabila alamat mat, huruf mat bertemu dengan hamzah, kita akan baca dengan 4 harakat. Kat sini nama hukumnya ialah mat silah tawilah. Ada mat kalau kita baca silah. Dan dibaca dengan tawilah panjang sebab huruf mat ni jumpa dengan hamzah. Kita baca 4 harakat. Tapi kalau kita berhenti di sini, kita matikan wakaf dekat sini, jadi tidak ada mat. Matikan saja fayudha'ifahu lah. Mati. Kalau kita sambung, barulah ada mat silah. Sebab kita silah, kita sambung, barulah ada mat dengan kadar 4 harakat. Ad'afan. Ad'a, alif ni mat asli. 2 harakat. Fanka. Tanwin bertemu dengan huruf kaf. Tanwin berjumpa dengan huruf kaf. Ighfa' hakiki. Kita pun ighfa'kan tanwin ni. Fanka. Kasi huruf ya. Mat asli. Seterusnya, kasiratan. Kita pun wakaf pada ta bulat ni. Ta bulat ni juga disebut sebagai ta marbutah. Bila kita wakaf pada ta bulat, kita akan wakaf dengan sebut huruf ha. Kasirah. Bukan kasiratan. Kasirat. Bukan. Tapi kalau kita sambung, kita tak baca dengan ha. Kasirah ha. Bukan. Kasiratan wallah. Kalau kita berhenti, berhenti dengan ha. Kasirah. Bukan kasirat. Yang betulnya ialah kasirah.
Alamat wakaf di sini jim. Jim ialah jaiz. Wakaf jaiz harus berhenti. Wallahu. Jumpa alif lam. Atas alif ni hamzah wasal. Simbolik kepala huruf sad. Kita baca daripada wa ni terus pergi ke huruf selepasnya iaitu huruf lam. Wallah. Kemudian pada lam kedua panjangkan 2 harakat. Wallahu yaqbidu. Huruf qaf ni lantunkan. Ada qalqalah surah dekat sini lantunkan. Yaqbidu. Wayab. Lantunkan pada ba ni pun qalqalah. Wayab. Sutu kita jumpa huruf sad. Atau huruf sad ni ada sin kecil. Jadi kat sini kita nak baca sad ke kita nak baca sin. Kan dia ada 2 wajah bacaan. Kita akan baca dengan mudahnya nak ingat kita akan baca dengan huruf yang dekat atas. Atas huruf apa? Huruf sin. Jadi kita akan baca dengan huruf sin. Wa yabasu sin. Wa yabasutu wa ilaihi turja'un. Kat sini turja'un jumpa lagi mat arid disukun. Pada mat arid disukun boleh baca 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Pada wa yabasutu ni, pada kalimah wa yabasutu, mazhab kita akan baca dengan huruf sin. Jadi ada lagi bacaan-bacaan wajah yang lain. Sebab tu dia ada sad, dia ada sin. Imam yang baca dengan huruf sad. Kan, imam yang baca dengan huruf sad ialah Imam Nafi', Bazzi, Syu'bah dan Kisai. Dia baca dengan huruf sad. Wa yabsu dia baca. Kemudian yang baca dengan huruf sin ialah Imam Kumbul, Abu Amru, Hisham, Hafs, Khalaf. Ini baca dengan huruf sin. Adapun Imam Ibn Zakwan dan Khalad dia baca dua-dua. Sad dan sin. Khilaf, dia boleh baca sad, dia boleh baca dengan sin. Maka kita ni sebab kita baca Imam Hafs, kita baca dengan huruf sin. Kan wa yabasu. Kan wa yabasutu wa ilaihi turja'un. Maksudnya siapakah orangnya yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yang ikhlas, supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Dan ingatlah, Allah jualah yang menyempit dan yang meluaskan pemberian. Dan kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Surah Al-Baqarah ayat 245. Ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut siapa dia yang nak bagi pinjaman kepada Allah. Bagi pinjaman kepada Allah ni, tentulah Allah bagi gandakan balasannya dengan berlipat-lipat kali ganda. Allah nak pinjam ni adakah Allah tak cukup? Allah tak ada duit ke? Bukan. Tapi maksudnya yang dimaksudkan dengan memberi pinjaman kepada Allah ini ialah infak. Yang memberi sedekah. Memberi infak fi sabilillah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala demi untuk Islam. Maka Allah akan balasnya dengan berlipat kali ganda. Jadi infak ini, sebelum ni dia cerita pasal ayat jihad, pasal ayat peperangan. Maka pada ayat infak ini, besar ganjarannya. Dalam ayat yang lain ada Allah sebut perumpamaan orang yang infak ni seperti satu tangkai ada 7. 7 tu pecah lagi sampai beratus-ratus. Sampai 700 kali ganda ke atas bila kita menginfakkan fi sabilillah. Kisah pada zaman Nabi SAW, seorang sahabat Nabi namanya Abu Dahdah. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya, ketika turun ayat ni, maka Abu Dahdah pun bila dia dengar tu dia terus tanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, benar tak Allah ingin kami ini memberi pinjaman? Maka Rasulullah pun menjawab, benar Abu Dahdah. Kemudian Abu Dahdah pun berkata kepada Rasulullah, saya pinjamkan kebun saya kepada Tuhan. Saya pinjamkan kebun saya kepada Allah. Dia ada kebun. Yang di kebun tu ada pokok kurma lebih kurang 600 pokok kurma. Dan di situ jugalah ada rumah dia. Dan isteri dan anak-anaknya duduk di situ. Kemudian selepas tu Abu Dahdah pun terus balik ke rumahnya dan dia pun terus sebut kepada isterinya Ummu Dahdah dan anak-anaknya. Dia pun kata, kita keluar sekarang daripada rumah ini, daripada kebun ini sebab aku sudah meminjamkannya kepada Allah. Maka besarnya ganjaran Abu Dahdah ni, dia mendapat mahligai di syurga nanti. Hidup dan mati di tangan Allah. Maka berperang yang menentukan hidup ataupun mati ketika berperang ialah Allah. Ada orang tu walaupun teruk negara dia kena hentam, tapi bila Allah takdirkan dengan kuasa Allah dia hidup, dia masih hidup. Sama juga dengan harta. Harta ni tidak akan hilang walaupun kita bagi sedekah. Walaupun kita banyak infakkan duit kita, harta benda kita, harta kita tidak hilang. Dan infak ni merupakan, ibaratnya merupakan pinjaman. Allah pinjam. Dan tentunya Allah akan balas dengan lebih banyak, dengan lebih berlipat kali ganda lagi. Dan Allah balas sama ada di dunia maupun di akhirat.
Kalau di akhirat, Allah akan balas dengan syurganya. Dan kita kena ingat, Allah lah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki. Segala-galanya serahkan kepada Allah. Di mana-mana manusia itu berada, serahkan kepada Allah. Dan kita semua ni akan kembali, wa ilaihi turja'un, kembali kepada Allah. Maka tak perlu takut kepada mati ataupun kemiskinan, kerana semuanya, kaya, miskin, tua, muda, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah menyeru kepada kita umat Islam supaya berjihad, supaya infak harta benda fisabilillah, kerana itulah dia ruang dan peluang kita untuk mendapat balasan yang berlipat kali ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti kita semua akan dikembalikan kepada Allah, dan pada masa itu Allah akan membalas balik dengan balasan yang berlipat kali ganda. Wallahu a'lam. Wallahul azim.